Saya pun terus keluar dan beritahu Adila lah, okey, kita dah ada bilik dah. Bilik ni dekat Kayangan punya. Okey, Assalamualaikum, saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara, bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 saja. Baik, saya ada satu berita baik untuk anda. InsyaAllah saya bersama dengan tim Jiwa Kembara akan mulakan pengembaraan di Semenanjung Malaysia bermula pada 29 Julai 2022. InsyaAllah kami akan bermula daripada Sabak Bernam dan kami akan teruskan kayuhan naik ke arah Perak, Pulau Pinang, Kedah, Langkawi, Perlis. Kemudian kami masuk ke Thailand ke arah Satun, Yala dan Narathiwat, dan seterusnya kami akan masuk kembali ke Kelantan dan seterusnya Terengganu, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan yang terakhir kami akan berakhir di Kuala Lumpur. Baik, insyaAllah. So kalau siapa-siapa yang nak jumpa kat tengah-tengah jalan, boleh je tahan ataupun boleh je call ataupun boleh hubungi tim saya untuk nak berjumpa di sekitar lokasi kayuhan kami. InsyaAllah di setiap negeri kami akan spend selama seminggu. So kami tak rushing sangat. Kemungkinan kami akan kayuh satu hari dan rehat satu hari dan seterusnya macam itulah. Dan kami juga merancang untuk nak pergi ke madrasah-madrasah untuk kami mewakafkan buku Ustazah Basikal. Dan di kesempatan ini saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, jika berminat untuk wakafkan buku Ustazah Basikal ni ke sekolah-sekolah, boleh klik link dekat ruangan komen untuk wakaf serendah RM50 insyaAllah. Baik, bagi siapa yang wakaf lebih daripada RM100, anda berpotensi untuk memenangi satu pakej umrah bersama-sama dengan saya dan Ustazah insyaAllah pada bulan 1 ataupun pada bulan yang you all pilih lah. Okay, alright. So tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Baik, pada episod yang lepas, saya dan Ustazah kami tidur di rumah keluarga Jabir Ali. Pada awal paginya, Jabir Ali dan adik-beradiknya pergi ke sekolah. Saya dan isteri bersarapan bersama dengan mak dan ayah Jabir Ali ni sebelum kami memulakan perjalanan. Dan selepas kami bersarapan, kami pun teruskanlah kayuhan kami ke arah Nagarkot. Dan pada waktu tu cuaca agak hujan renyai-renyai dan kami teruskan juga pengembaraan tu. Tiba-tiba Adilah dia kata dia nak pergi tandas sebab tak tahan nak buang air kecil. Dan masa tu dia ketuk pintu satu rumah dan dia minta izin pada orang tempatan untuk tumpang tandas dekat rumah dia lah. Kalau saya lebih rela untuk buang dekat mana-mana saja kan. Memang tak lah saya kalau nak ketuk pintu rumah orang kan. Tapi Adilah ni dia jenis orang yang extrovert, orang yang mudah mesra alam ni. Dia selamba je kan minta izin dekat orang tempatan tu. Dan Alhamdulillah mereka benarkan untuk kami menggunakan tandas mereka lah. Dan selepas Adilah dah selesai, masa tu kami pun berkenalan lah dengan keluarga mereka. Say your name. My name is Asman Taman. Your name? Rupat Taman. Rupat Taman. And your name? My name Adila. Naam ho? Binti karya. Sat. Sam. Naam ho? Trisma. Dan masa tu Adilah sempat lagi potong buah jambu yang dibeli dekat pasar tadi untuk makan bersama-sama dengan tuan rumah. Dan selepas hujan pun dah berhenti, kami pun sambunglah kayuhan kami ke arah Nagarkot. Sebelum asar kami dah sampailah di Pekan Nagarkot, tapi belum sampai lagi dekat view tower Nagarkot. Dan kami merancang untuk bermalam satu malam dekat Pekan Nagarkot ni lah. Dan masa tu ada Himalayan Guest Hotel. Saya minta Adilah untuk tunggu dekat luar sementara saya masuk ke hotel tu untuk tanya berapa harga rate dekat situ lah. Sebab dekat sekeliling tu saya tengok
tak ada tempat yang menarik ataupun cantik untuk dipasang kemah dekat situ. So saya cakap kita tak ada pilihan lain yang kita kena masuk check in hotel lah. Tapi tak apalah, abang try dulu tanya berapa harga satu malam. Kalau okey kita masuk lah, kalau agak mahal kita skip lah, mungkin kita cari tempat lain lah. Dan masa tu Adilah duduk kat luar dan saya pun masuk ke dalam, dan saya tanya dekat kaunter tu berapa harga untuk satu malam, dan harga dia agak berpatutan sebenarnya untuk turis. Cumanya saya ni agak berjimat cermat, bukanlah berkira tapi berkira-kira untuk nak menghabiskan duit. Saya kalau boleh tak nak menghabiskan duit dekat tempat tidur, sebab kita ada kemah. Memang saya purposely bawa kemah untuk menjimatkan kos lah. Dan masa tu dia tunjuklah bilik, okay, ni bilik yang paling murah yang ada kat sini, pun saya masih belum berpuas hati lah. Dan masa tu tiba-tiba saya nampak ada satu tangga dekat tepi bilik tu yang menuju ke arah bumbung lah. Masa tu saya sajalah nak tengok view dekat atas tu kan, dan saya naik sampai kat bumbung, dan masa tu ada satu ruang kosong yang cantik untuk pacak kemah dekat situ. Dan masa tu saya terus pergi kat kaunter. Saya dapat idea, why not kita pasang kemah je dekat sini kan, mungkin harga dia lebih murah kalau kita hanya menggunakan tandas dia. Dan masa tu saya terus pergi ke kaunter dan saya terus tanya, boleh tak kalau nak pacak kemah dekat sini, saya bayarlah sikit untuk kegunaan tandas dan servis dekat situ. Dan dia kata tak ada masalah, boleh je. Saya pun terus keluar dan beritahu Adilah lah, okey kita dah ada bilik dah. Bilik ni dekat Kayangan punya. Masa tu saya bergurau lah dengan Adilah kan. Dan masa tu Adilah pun okey lah, dia kemas-kemas beg, dia angkat beg daripada basikal tu untuk kami masuk ke bilik untuk check in lah. Dan masa tu saya bawa sampailah ke tingkat atas. Sampai ke tingkat atas, masa tu Adilah kata, mana bilik kita? Masa tu saya cakap, sabar jap, belum sampai masa lagi, kita kena pacak kemah dulu baru kita boleh check in. Masa tu Adilah kata, serius lah kena pasang kemah? Ya, abang dah minta izin dah daripada tuan hotel ni dan dia benarkan. Cakap lah awal-awal kita nak masuk tidur dalam kemah. Kami pun sama-samalah menyiapkan kemah dan kami pasang siap dengan bumbung untuk nak masak lah dekat luar daripada kemah tu. Dan masa tu memang kabut sangat tebal, okay? Dan kami terpaksa pasang kemah sebelum hari gelap, sebab kat atas tu memang tak ada cahaya, memang tak ada lampu dekat atas tu lah. Selepas dah siap semua benda tu, masa tu Adilah tanya saya lah, bang, mana cendawan yang beli dekat pasar, yang beli tadi, sebab ayang nak masak. Masa tu Adilah dia nak masak untuk makan malam, dan saya pun pergilah ke basikal dan saya carilah cendawan yang diikat dekat belakang basikal saya oleh Adilah. Dan masa saya cari tu, cendawan tu dah hilang. Saya pun tak tahu pergi ke mana, sama ada tercicir ke ataupun ada orang ambil ke dekat basikal tu, wallahualam bisawab. Dan masa tu agak hampa jugalah kan, dah lah beli banyak sampai 2 plastik kan, tapi hilang pula cendawan tu. Dan masa tu saya cakap, yang minta maaf yang, cendawan tu dah hilang. Macam mana boleh hilang? Wallahualam, tiba-tiba pula dia dah hilang. Mungkin dia tercicir ke dekat tepi jalan ke, abang pun tak tahu. Tiba-tiba memang dah tak ada lah. Nak buat macam mana, memang bukan rezeki kami lah untuk nak makan cendawan Nepal pada hari tu. Dan masa tu Adilah dia masak simple-simple je untuk kami alas perut dan bermalam satu malam dekat bumbung Hotel Kayangan. Apa yang menarik dekat bumbung ni, dia punya view dia adalah 360 darjah. Memang boleh nampak semualah. Tapi yang tak bestnya adalah memang nampak awan je lah, nampak kabus je. So memang view tu tak berapa nak nampak lah. Dan pada malam tu kami pun tidur dekat dalam awan di atas kayangan. So sesekali kalau kami nak pergi ke tandas, memang kami terpaksa menggunakan torchlight disebabkan awan yang terlalu tebal. Dan malam tu memang sangat sejuk. Kami terpaksa tidur dengan pakai sweater dan pakai sleeping bag. Alhamdulillah.
Dan pada keesokan harinya memang rasa macam tak nak bangun lah kan, disebabkan terlalu sejuk dan cuaca pun sedap-sedap je kan. Dengan duduk dekat dalam sleeping bag tu, nak bangun solat subuh tu memang sangat mencabar lah. Tapi nak tak nak memang kena bangun jugalah, sebab kalau terlajak subuh tu dah jadi subuh gajah orang panggil kan. So kami pun bangun juga untuk solat subuh, dan selepas solat subuh kami macam biasalah, bila cuaca cantik sedap macam tu, kami akan tidur balik sebelum kami mulakan kayuhan lah. Dan masa tu dah almost tengah hari, barulah kami bangun dan kami bersiap pada waktu tu untuk check out daripada hotel Kayangan ni. Saya pergi mandi bergilir dengan Adilah masa tu, dan masa tu memang awan dia terlalu tebal, nak rakam merekod muka pun tak nampak pada waktu tu. Dan masa tu kami pun bersiap lah, dan sebelum kami berkemas untuk bertolak, masa tu Adilah dia kata dia nak masak dulu untuk sarapan, dan kalau boleh masak lebih lah untuk lunch sekali. Sementara Adilah masak, saya siap-siap kemas lah apa yang sepatutnya dekat luar, bag-bag tu semua saya kemas dulu. Bila dah habis masak, kami pun makan sarapan bersama-sama dan tinggalkan sedikit untuk lunch nanti. Bila dah habis makan, kami basuh semua periuk semua dan bersiap-siap. Tapi kami belum bungkus lagi kemah untuk kami baca surah Al-Kahfi pada waktu tu, disebabkan pada waktu tu adalah hari Jumaat, dan setiap hari Jumaat kami memang mengamalkan bacaan surah Al-Kahfi. Sebab apa? Sebab ada banyak kelebihan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ni. Yang saya ingat ada dua lah yang Nabi sebut dalam hadis. Yang pertama, bila kita baca surah Al-Kahfi ni, kita akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni sangat dahsyat tuan-tuan dan puan-puan di akhir zaman ni. So kalau nak elakkan daripada fitnah Dajjal ni, baca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat. Dan yang kedua adalah Allah akan ampunkan dosa kita bermula daripada Jumaat yang lepas sehinggalah Jumaat yang kita baca surah Al-Kahfi tu. So bila kita baca lagi minggu depan, di antara Jumaat ke Jumaat tu, Allah hapuskan semua dosa. Kita ni adalah manusia yang banyak dosa kan. So sedikit sebanyak dengan baca surah Al-Kahfi ni, insya-Allah dengan izin Allah, Allah hapuskan semua dosa kita insya-Allah.
Dan sebelum mulakan kayuhan, kami bergambar dengan kemah dan kami bungkus kemah kami dan kami bergambar dekat depan Himalayan Guest House ni. Dan pada waktu tu ada beberapa budak yang lalu dekat situ, kami tahan dan tangkap gambar bersama-sama dengan mereka lah, membuktikan yang kami berada dekat Nepal lah. Sebab muka budak-budak tu muka-muka Nepal. Dan selepas itu kami pun mulakanlah kayuhan kami ke arah Nagarkot Tower. Waktu tu dah tak jauh dah di antara lokasi kami ke Nagarkot Tower tu, tapi jalan masih lagi berbukit. Dan pada waktu kami kayuh memanjat tu, ada beberapa budak juga yang tengah kayuh basikal. Ada 4 orang kalau tak silap yang kayuh basikal, yang nak ke puncak juga. Dan masa tu kami pun berlumba dengan mereka ni kan. Dan of course kalah lah, sebab barang-barang kami memang banyak kan. Diorang ni tak bawa barang langsung, tapi dia ada pro and cons. Kami ada gear, dia tak ada gear. Dan kami sampai sama-sama dekat puncak tu dan dah jadi kawan lah. Padahal sembang macam ayam dengan itik kan, tapi dah jadi kawan lah dekat atas tu. Dan kami sama-sama naik sampailah ke Nagarkot View tu lah. Dan bila sampai ke atas tu, Masya Allah, memang ramai gila manusia dekat situ. Termasuklah turis-turis Mak Saleh pun ada dekat situ. Kita kena panjat dulu tower tu, dan ke atas tu hanya muat untuk 10 orang je. So kami tunggulah sampai dah reda dekat atas tu, barulah kami panjat ke atas. So memang masa tu tak sabar nak panjat dekat atas tu, sebab nak tengok Everest. Jauh ni kami kayuh ni, daripada Malaysia ni sampai ke Nepal ni semata-mata nak tengok Everest. Kalau nak panjat puncak Everest tu memang tak lah, tapi sekurang-kurangnya dapatlah tengok dekat depan mata. Dan masa tu saya pun panjat lah, memang tak sabar ni kan. Bila sampai je dekat tempat view untuk nak tengok tu, saya tengok 360 darjah. Memang view dia 360 darjah, boleh nampak sekeliling. Dan saya cari mana Everest, mana Everest. Dan saya tanya dengan orang yang dekat situ, Everest yang mana satu? Jawapan yang diberikan sangat menghampakan. Dia kata tak ada Everest, sebab sekarang ni kabus terlalu tebal, memang tak nampak daripada sini. Oh, masa tu rasa macam ya Allah, jauh ni aku kayuh ni nak tengok Everest ni kan. Tak apalah, aku tengok kat YouTube, dekat Google je lah. Dan masa tu Adilah naik, Adilah pun tanya mana Everest. Masa tu saya pun cakap, yelah tak ada Everest, hanya nampak awan saja. Tak apalah, bukan rezeki kami lah untuk nak tengok Everest. Dah lah tak ada rezeki makan cendawan, belum direzekikan lagi untuk nak tengok Everest. Dan masa tu Adilah cakap, tak apalah bang, mungkin Allah nak kita datang lagi sekali ni untuk cari Everest tu lagi. Tak apalah, benda dah berlaku, nak buat macam mana. Dan masa tu kami bergambar selfie je lah lebih dekat atas tu dengan budak-budak tu kan. Dan masa tu Adilah kata, tak apalah bang, tak dapat tengok Everest, tengok muka abang pun dah sejuk dah hati. Cia cia cia. Dan selepas dah habis selfie semua, kami pun turunlah bersama-sama. Masa tu saya rancang untuk terus pergi balik ke Kathmandu lah, disebabkan visa India dengan China kami tak buat lagi. So kami kena balik terus ke Kathmandu. Dan masa tu kami bersiap dan kami pun kayuh menurun bukit. Ni part ni paling best ni, sebabkan kami turun bukit. Dan masa tu Adilah memang lajak laju kan. Boleh tahan juga Ustazah ni merempit basikal ni kan.
Dan sampailah kami dekat satu lokasi, satu tempat tu yang sangat cantik. So kami berhenti sekejap untuk kami makan lunch sebelum kami sambung kayuhan ke arah Kathmandu. Dan masa tu sambil makan kami tengok view. Dan selepas habis makan, kami pun sambunglah kayuhan ke arah Kathmandu. Dan perjalanan dia sangat seronok lah disebabkan jalan dia menurun sahaja. Sebab sebelum ni kami memanjat, sekarang ni kami menurun. Dan insyaAllah saya akan sambung kisah ini pada episod yang akan datang. Dan episod yang akan datang ni saya tak boleh lupakan disebabkan kami berhenti dekat satu masjid. Dan masa tu saya kena sound direct dengan seorang tabligh dekat situ. Tapi tak apalah, saya akan cerita di episod yang akan datang. Tapi sebelum tu sedikit hikmah daripada saya. Hidup ini adalah pilihan. Apa sahaja yang berlaku, pilihlah untuk gembira. Sama juga dengan apa yang berlaku kepada kami. Walaupun tak dapat makan cendawan, walaupun tak nampak Everest, tapi kami memilih untuk gembira. Kami tidak pilih untuk bersedih. Jika sedih, insyaAllah akan bertambah sedihlah hidup kita. Kalau kita teruskan untuk gembira, insyaAllah di hari-hari yang kemudian hati kita tetap tenang dan gembira. InsyaAllah sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe. Dan jika anda sukakan video ini, please klik like dan jangan lupa tinggalkan kat ruangan komen. Dan bagi siapa yang nak berwakaf, klik link dekat description yang telah saya sediakan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.